bab 1 iaitu bab, bahagian pendahuluan, ataupun kadang-kadang pelajar dia tulis sebagai bab pengenalan. Boleh je. Yang mana satu pun boleh. Nak letak pendahuluan boleh, nak letak pengenalan pun boleh. Jadi bab ini, kalau kita tengok dalam buku ni, kita ada banyak subtopik ya. Subtopik kita ada pengenalan. Pengenalan sama dengan semua bab, iaitu kita memperkenalkan apa ada dalam bab tersebut. Dengan latar belakang, masalah kajian, persoalan, objektif, kepentingan, batasan, definisi operasional, organisasi kajian dan kesimpulan. Okey. Jadi kita seperti biasa, kita akan masuk 1.1 pengenalan. Jadi dalam bahagian pengenalan ini, kita akan memperkenalkan apa dalam bab ini. Tapi kadang-kadang saya dapati pelajar tulis pengenalan ni dalam lebih kurang 2 hingga 3 halaman macam tu. Tapi nama pun pengenalan. Pengenalan kalau kita letak panjang lebar, dia dah jadi seperti latar belakang. Kadang-kadang pengisian dalam pengenalan itu kita dapati adalah seperti sorotan kajian. Dia letak pula kajian di situ. Jadi itu kita kena pastikan ya. Dalam kita cuma nak memperkenalkan. Mungkin kita kenalkan apa tentang keseluruhan tesis tersebut. Serupa juga macam kita buat bab 5 penutup, kita nak tutup seluruh tesis. Jadi pengenalan kita nak memperkenalkan apa yang tentang kajian dalam tesis ini ya. Jadi kalau misalnya tak mahu awak nak buat begitu, awak boleh buat pengenalan dalam satu perenggan pun tak apa. Apa ada dalam pengenalan bab 1 ini sahaja. Jadi terpulang kepada pelajar ya, tapi pastikan tidak seperti sorotan dan tidak seperti latar belakang, kerana kita ada subtopik latar belakang. Jadi dalam latar belakang ini sebenarnya dia, kalau kita lihat, ia seperti sejarah, ataupun ialah kita nak memperkenal, kalau kita nak buat kajian tentang Instagram, jadi maksudnya kita letaklah bilakah Instagram bermula, siapa memperkenalnya, letak tahun, kemudian datang Malaysia bila, bagaimana bentuk Instagram, semua ada dalam ni, ciri-ciri Instagram, semua ada dekat dalam ni. Tetapi mesti ada rujukan. Nama pun latar belakang, nama pun sejarah. Perlulah ada rujukan. Kalau tak ada rujukan, tak boleh lah. Jangan awak kata menurut, tak ada menurut pun, dia buat je sampai 3-4 halaman langsung tidak ada rujukan. Macam seolah-olah dia yang buat latar belakang tu. Itu salah. Maknanya setiap perenggan yang awak huraikan dalam latar belakang perlu ada rujukan. Jadi kalau nak letakkan bila bermulanya Instagram, siapa mulakannya, dia tak letak pula tahun bila dan dia ambil daripada laman web mana. Jadi kena ada rujukan. Jadi pentingnya latar belakang. Jadi latar belakang ini menunjukkan kalau kita pemeriksa baca, kita nak lihat bahawa tentang latar belakang Twitter, contohnya macam ni, datang kat Malaysia ni, apa kandungan Twitter itu, apa ciri-ciri dia, apa semua tu. Barulah saya sebagai pemeriksa faham tentang kajian ni begini, kajian ni buat begitu. Jadi masuk dalam latar belakang. Tetapi ingat bahawa latar belakang ini bukan sorotan kajian. Janganlah awak masuk menurut Normaliza Ibrahim 2019 Twitter ni menjalankan kajian tentang bla 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 bla. Itu dah rupa sorotan kajian. Maka berhati-hati. Jadi dalam latar belakang ini kita boleh letak lebih kurang lebih kurang 2 hingga 3 halaman. Kalau lebih, ada pelajar dia letak latar belakang tu sampai 10 hingga 20 halaman. Itu dah tak boleh. Itu dah jadi baiklah buat buku sejarah. Ya, tak perlu. Sebab kita nak latar belakang yang serba ringkas supaya pemeriksa faham. Yang macam saya katakan tadi, pemeriksa kata, pelajar nak buat latar belakang begini rupanya. Begitu rupanya. Jadi ini amatlah penting. Jadi pastikan ada rujukan. Dalam latar belakang ini tak perlulah kita kata 5 tahun ke belakang, sebab kita pun nama sejarah. Kalau sejarah maknanya dah tahun yang lama-lama. Yang maknanya latar belakang ini tidaklah terhad rujukan 5 tahun ke belakang. Jadi rujukan tu ni bila-bila lah, tentang bila ditubuhkan apa semua tu tak ada masalah. Boleh letak dalam latar belakang. Tetapi pastikan ia daripada, contohnya dia buat tentang Twitter tu tadi, latar belakang Twitter, kemudian pasti awak tulis menjurus kepada akhirnya kepada kajian awak ini.
kajian awak ini. Jadi maknanya memula dia punya secara meluas. Kemudian meluas tentang siapa mulakan apa semua. Kemudian menjurus. Akhirnya hampir kepada kita punya kajian. Itu namanya latar belakang kajian. Mestilah berkaitan dengan kajian kita, ya.